Buka sebuah boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah bihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 8. Bab yang perkembangan ilmu aqaid. Perkembangan ilmu aqaid. Ilmu lah. Aqaid itu adalah perkataan jamak atau plural dari perkataan aqidah. Maksudnya ialah kita berpegang, yang itulah berpegang bahawa Allah itu ada. Jadi saya yakin dan saya percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Pegangan. Akidah ini daripada zaman Nabi sampai sekarang, macam mana perkembangan dia. Zaman Nabi, mula dia dilantik menjadi Rasul, iaitu tahun 622 sampai di Makkah. Jadi bila Nabi kita dilantik menjadi Rasul, jadi tugas dia selama 10 tahun lebih tu hanya mengajar ilmu tauhid semata-mata. Zakat, haji tak ada lagi. 10 tahun tu semata-mata ilmu tauhid, ilmu mengasakan Allah Ta'ala dan yang berikutnya. Itu dia kata 622 sampai 632, 10 tahun. Masa ni tak ada dia panggil tahun hijrah, sebab Nabi belum lagi berhijrah. Jadi tahun hijrah ni jadi masa Nabi tak ada lagi tahun hijrah, walaupun dia dah berpindah tapi tidak diisytiharkan sebagai tahun hijrah. Masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tahun hijrah, sehinggalah ke zaman Umar Al-Khattab barulah dipilih. Kalau orang-orang Yahudi, Kristian ada dipanggil tahun miladi, tahun miladiah, iaitu tahun kelahiran Isa alaihissalam. Jadi kan berbagai-bagai, akhirnya diputuskanlah ikut tarikh Nabi berpindah daripada Makkah ke Madinah. Jadi bermula daripada tahun itu. (622) Masihi sampai 632 Masihi. Jadi tahun Masihi pun ia juga orang panggil. Masih itu mana Nabi Isa, itulah gelar Al-Masih. Jadi kenapa dia panggil Al-Masih? Al-Masih ni adalah perkataan asalnya masaha. Masaha sapu, membersihkan atau menghilangkan. Itu masaha. Kalau Masih, orang-orang yang menghilangkan, menghapuskan.
Jadi kalau Nabi Isa ni tugasnya menghapuskan benda-benda yang tidak baik. Yang baik dikekal, yang tinggal benda-benda tak baik. Tu maknanya. Jadi diambillah tahun Masihi. Kita panggil tahun Masihi. Sebenarnya Al-Masih, daripada Al-Masih itu datangnya Masihi. Dan dipanggil juga tahun Miladiyah. Miladiyah itu mana tahun kelahiran Nabi Isa. Jadi dua-dua tu semua untuk gelaran Nabi Isa lah. Kalau milad, tarikh kelahiran Isa, Masih menghapuskan kejahatan. Semua panggil. Jadi dalam Quran banyak dipanggil Al-Masih. Jadi tahun Masih pun bukan tahun orang putih, ya. Pasal Al-Masih itu Islam lah punya, Isa. Tapi kita menganggap ni tahun Hijrah, tahun Islam. Tahun Masihi, tahun Kristian, tak ada pun. Okey. Itu ada dipanggil Januari, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kalau bulan Islam pula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, sekarang ni Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan-bulan Hijrah. Dan Islam orang panggil. Jadi bulan Masih bukan bulan Islam. Tak betul lah. Sebab kita orang Islam menggunakan kedua-dua bulan dan matahari. Dalam ibadat kita, kita menggunakan pergerakan matahari dan pergerakan bulan dalam ibadat kita. Kita menggunakan kedua-dua tahun ni, Masihi dan dua-dua kita guna dalam ibadat puasa. Bila kita nak puasa, kita tengok anak bulan. Kalau 29 Sya'ban kita nak bulan, dia nampak, maka besok itu 1 Ramadan. Kalau tak nampak, menggunakan pergerakan bulan. Itu nak menentukan bila nak puasa, nak raya. Kemudian bila kita nak buka puasa, dia tak ikut pergerakan bulan pula dah. Dia ikut pergerakan matahari. Kita ada imsak. Bila imsak? 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Itu waktu imsak. Imsak ni waktu mulakan puasa hari raya dengan perjalanan bulan. Mulakan berpuasa betul pula siang hari itu dengan ikut matahari balik. Jadi ibadat puasa menggunakan kedua-dua tahun ni, Hijrah dan Masihi. Okey. Di sembahyang ni, dia tak ada gunakan langsung pergerakan bulan. Semua gunakan pergerakan matahari. Masuk subuh tadi, bukan pergerakan matahari, bukan pergerakan bulan. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, semua ikut pergerakan matahari. Bila masuk subuh, bila bayang-bayang sama dengan benda yang kita tegakkan umpamanya kayu, dah sama panjang dengan kayu. Habis zuhur dan masuk pula asar. Habis tenggelam matahari, masuk pula maghrib. Sampai mana? Sampai hilang cahaya merah di ufuk barat. Bila hilang merah di ufuk barat tu, masuklah waktu Isyak. Itu kita cuma tengokkan pergerakan jam. Sebenarnya sunat. Sunat, orang katalah muazzin nak azan dengan sunat, dia keluar tengok gerak matahari tu. Sunat. Tapi kita tak pandang tu dah. Kita semua pandang jam. Dapat sunat tak? Agak tak dapat lah. Begitu juga ibarat yang lain. Haji, umrah haji, bulan juga matahari. Dua-dua ada pakai. Bila haji, tarikh dia ialah 10 Zulhijjah, kan? Itu pergerakan bulan. Wukuf pula. Jadi artinya itulah pergerakan bulan matahari, dan ada tahun Masihi, ada tahun Hijrah. Okey. Sekarang ni tarikh-tarikh tu insya-Allah anda akan faham lah. Jadi masa Nabi dulu macam mana akidah dia?
Jadi kita dapat bayangkanlah bila Allah Ta'ala lantik Nabi jadi Rasul, tugas yang pertama dia memberitahulah orang Arab. Dia naik ke tempat tinggi dan cakap, wahai, dan diberitahu kita hanya ada Tuhan namanya Allah yang telah menjadikan kita dan segala-galanya, maka hendaklah kita bukan kita menyembah, tak betul tu, tapi beribadat kepada Allah dan tinggalkanlah menyembah berhala dan sebagainya. Itulah kata Nabi. Mulalah orang heboh lah masa tu. Ada pula cerita umat Islam di zaman Rasulullah SAW sangatlah kuat. Ni bila dah makan masa 7 tahun, 8 tahun. Jadi masa itu cukup kuat. Kuat tak kuat dalam belum sembahyang lagi tu. Ikut Nabi Muhammad lah. Marahlah orang Arab ni. Kamu di tengah padang pasir, ikat kaki tangan di padang pasir, ada terkelontang dalam pasir tu. Mana dia disalam. Tapi dia kata, ya Ahad, ya Ahad, ya Ahad. Wahai Tuhan yang asa, wahai Tuhan. Tahan. Pasal dia punya pegangan tu dah kuat. Macam itulah. Itu contoh dia lah. Tuhan jadikan Bilal antara yang diseksa, diazab oleh orang Arab. Kuat dan teguh. Tak mudah nak dia apa. Hanya dengan beberapa ayat daripada Al-Quran seperti zaman Nabi tak ada wujud qidam, zaman sahabat tak ada wujud qidam, sampailah kepada tabi'in barulah diwujudkan sifat 20 yang kita dah belajar. Dan itulah kita belajar daripada dulu pun, sifat 20 tu. Sampai ada anak kita disuruh lancar pula wujud qidam, sampailah hari ini pun kitab tauhid adalah wujud qidam itu. Okey, itu keadaan masa itulah. Kemudian dia banyak berpegang di Al-Quran saja, seperti surah Al-Ikhlas dan lain-lain. Dan dengan surah Al-Ikhlas sudah cukup untuk jadi pegangan. Kita pun kalau ditanya, kalau kita berpegang dengan Quran surah Al-Ikhlas boleh tak? Cukup tak? Cukup. Memang cukup. Tapi kena olah lah, kita buat pencerahan lagi lebih jauh. Ditafsirkan lagi. Macam itulah. Contohlah dalam Quran yang Allah pendek ya, Al-Ikhlas tu. Lahu kufuwan ahad, sebahagian daripada akidah tu dia. Apa pegangan itu? Yang pertama, Allah beritahu Nabi Muhammad, beritahu orang Quraisy tu, Allahu ahad. Qul, kata olehmu ya Muhammad, atau beritahu orang Arab tu ya Muhammad, apa dia? Huwallahu ahad. Dialah Allah yang asa, maha asa. Dah disebut. Jadi kita ni ada Tuhan, nama Tuhan kita Allah dalam masyarakat Arab. Sebelum tu perkataan Allah tak ada dalam masyarakat Arab. Tak ada lagi dalam masyarakat Arab. Jadi pertama sekali dijadikan Allah tu dalam bahasa Arab. Barulah orang dengar. Orang belum jadi Islam lagi, bahasa Islam dulu. Bila dimasukkan nama Allah dalam bahasa Arab, maka orang pun sebutlah Allah, sanun Allah, Allah. Memang hebatlah. Itu dah, walaupun belum masuk Islam, tapi nama tu ada sebut. Samalah macam berzikir juga tau. Walaupun tak faham, tapi sebut Allah. Muhammad kata apa? Allah. Jadi seolah dia dah menyebut zikir tu. Allah. Betul lah agaknya. Dia rasa selesa pula menyebut nama Allah tu. Dan Nabi pun jelaskan Allah tu begini dan begini dan begini. Maka mereka pun yakinlah. Sampailah walaupun diuji dengan diislamkan dia lah, dalam Arab tu bahasa dia. Itu kul huwallahu ahad. Itu Allah. Jadi bila sebut kul huwallahu ahad, situ dah ada sifat
nafsiyah. Allah Ta'ala dah ada, asa pun ada, dan ada pada wujud. Huwallah tu dah wujud lah tu, dia ialah Allah. Wujud. Ahad, wahdaniyah, dah ada dua di situ dah. Okay. Kemudian Allahu, mohon pertolongan daripada Allah. Daripada Allah. Allah tempat minta pertolongan. Jadi bila Allah tu tempat minta pertolongan, Allah tu mestilah mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan kita nak minta tu. Contohnya qudrah. Tuhan tu maha berkuasa. Iradah, berkehendak. Samad tu. Jadi daripada As-Samad tu lahir banyak sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan 20, lebih daripada 20, macam tu lah. Yang kalau dalam kitab Quran, di kitab ni dia bagi sifat ma'ani, ma'nawiyah. Tu akan datang kita jumpa lah. Itu maksud dia. Jadi banyaklah tu. Lepas tu lam, ini pasal apa lam yalid tu? Pasal masa tu di Makkah, agama Arab dah banyak ikut Kristian, Yahudi, Nasrani. Kristian tu Nasrani lah. Yahudi itulah yang sekarang ni Israel tu. Jadi mereka nak, siapa anak dia? Isa. Siapa anak dia? Musa. Jadi datang Nabi Muhammad tolak, Allah tidak ada anak. Maka lahirlah ayat itu lam yalid. Lam tu maknanya tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Itu makna lam. Arab lah. Ada bila lam yalid, tidak pernah pun Allah itu beranak. Yalid itu benar beranak. Mana Allah tidak ada anak. Lam yalid, tak pernah beranak. Ini nak menolak keyakinan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi itulah. Jadi orang yang Yahudi dan Nasrani itu cengang lah. Kan Allah ada anak. Ini kata Muhammad, Allah tak ada anak. Memang Allah Ta'ala tak ada anak. Macam tu. Kemudian dulu diperanakkan, kepercayaan orang dulu lah. Ayat berikutnya walam yulad. Lam tu sama sekali tidak. Yulad itu fi'il mudhari' majhul nama dia. Maksudnya tidak pernah diperanak. Walam yulad. Itu Allah. Jangan kita kata Allah tu yalid dan yulad, tak. Lam. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah tu sebarang sekupu. Sekupu ni mana yang setaraf. Mana ada pula Tuhan lain yang sama taraf dengan Allah? Tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan tu mana apa nama Melayu? Melayu pun panggil sekupu lah kan. Melayu pun panggil sekupu. Macam kata orang Melayu yang sesuai, tak layak kahwin dengan orang asli. Macam tu lah misalnya. Boleh tak kahwin? Boleh, tak ada masalah. Itu syariat Islam lah kan. Tapi itu dipanggil sekupu. Melayu apa namanya, layak apa? Sekupu sesuai. Bukan pula kan. Sama taraf lah. Yang mudah, sekupu ni sama taraf. Jadi tidak ada satu Tuhan lain yang sama taraf dengan Allah. Katalah orang Yahudi kita, dia ada Tuhan juga. Kata yang tu lah misalnya kan. Tapi Tuhan kita sama lah dengan Allah tahap tarafnya. Tidak. Ditolak sama sekali. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pegangan zaman Nabi tu. Antara dia lah yang datang turun kan. Ayat dia pendek-pendek. Qul a'udzu birabbil falaq. Sini semua ayat ni berkait dengan tauhid lah tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Tauhid lagi. Tabbat siada abi lahabin wa tab, pun ikut tauhid lagi. Masa tu tidak ada solat lagi. Solat tak ada lagi, puasa tak ada. Itu ayat ni semua berkait dengan akidah. Kalau kita belajar macam mana?
Jadi masa tu tak ada kitab-kitab macam tak ada lagi. Masa tu kalau ada timbul masalah, dia akan dapatkan penyelesaian melalui ad hoc, kata orang ini. Ad hoc tu apa dia? Mana orang yang kita ada masalah, orang yang boleh menyelesaikan masalah tu ada, terus tanya dia direct. Direct tanya pun Nabi direct jawab masa tu juga. Itulah ad hoc. Kemudian pada masa itu tidak pernah berlaku sebarang pertelingkahan dan perselisihan mengenai akidah. Semua selesai. Rasulullah masa itu hidup, senanglah. Semua tak ada masalah. Okey. Jadi cerita ni tak ada masalah. Maksudnya bila dah zaman sahabat, mulalah masalah berlaku. Mana zaman Nabi tak ada masalah. Masa tu orang pun tak ramai lagi kan. Dah ramai tu banyak masalah. Bila ada masalah, terus berjumpa Nabi dan Nabi terus menyelesaikan masalah dia. Itu namanya ad hoc. Kalau dah zaman kemudian tu masih lagi lah. Bila Nabi dah tak ada, sahabat tak ada, tu sebab kena tulis pula kitab macam ni. Macam kita kitab dengan tulis ni kan. Itu pun kadang tak baca. Baca kita kadang terpaksa baca lah kan. Itu ya. Jadi masalah kita terus berterusan. Okey. Oleh yang demikian, ilmu tauhid belum disusun dan belum berkembang. Kalau dan berkembang lagi, itu macam tak kena tu. Sedangkan dia belum berkembang. Jadi ayat tu kita tentulah kata belum disusun dan belum berkembang lagi. Sebenarnya tu. Tapi disebut tak ada disebut belum. Jadi dan berkembang lagi tu mesti kita fahamkan dia adalah sambungan daripada sebelum tu. Tapi kalau nak cantik, anda buat apa? Buat potong dan ada tertinggal perkataan belum. Lagi cantik lah. Itu saja. Jadi Nabi tak ada banyak masalah bab akidah zaman Nabi. Kemudian akidah di zaman Khulafaur Rasyidin daripada 632 sampai 661. 632 sampai 66 zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau Khulafaur Rasyidin bermula dari 632. Makna 632 tu Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. Jadi kalau bermula 622 sampai 632 mana 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun tu maksud dia. Kan bermula daripada Makkah dah ada dah. Jadi kalau 622 tu jadi Nabi dah seolah dah berpindah ke Madinah. 632 10 tahun di Madinah dia dah wafat. Jadi sah pula Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Itu maksud dia. Jadi di sini seolah-olah dia tak cerita bagaimana sebelum berpindah ke Madinah. Betul lah kan? Sebelum berpindah ke Madinah macam mana? Itu yang saya cerita tadi. Macam mana susahnya dia. 632, 661. Keadaan kepercayaan umat Islam di zaman Khulafaur Rasyidin tidaklah berbeza sangat dengan zaman Rasulullah. Sebab sahabat Nabi ni dia dapat ilmu daripada Rasulullah betul-betul secara direct. Jadi sahabat ni ingatan dia sangat kuat dan Allah Ta'ala jadikan dia bijak-bijak dan dia punya rohani pun tinggi dan sebagainya lah. Jadi apa saja masalah yang timbul, masa itu umat Islam pergi jumpa Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan bertanyalah tentang hukum-hukum itu, hukum-hukum ini, atau meminta penjelasan demi penjelasan. Jadi ini juga berlaku secara ad hoc. Timbul masalah, terus tanya dan terus dapat jawab.
Itu maksud dia. Sama lah dasar hukum cawangan saja, bukan dasar akidah Islam. Yang ringan-ringan, tapi itulah cawangan saja. Adalah sikit-sikit. Walau bagaimanapun mereka terus berunding dan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Bagaimanapun bila ada benda-benda kecil-kecil itu, sahabat tadi berundinglah, bincang dan bincang. Jadi apa hal semua kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Nabi. Kemudian dan kiranya tidak didapati daripada Al-Quran dan tidak didapati daripada hadis, mereka membuat Allah. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dia gunakan kaedah qiyas. Mana benda-benda yang hampir serupa yang berlaku zaman buat perbandingan. Hukum ini pun sama juga. Itu namanya qiyas. Contohlah, contoh. Dalam orang kita di sini bila setiap tahun nyangku dapat hasil cukup zakat padi, marin. Hari ni tak ada dah kan, marin mengeluarkan zakat padi. Kalau ikut hukum, wajib tak mengeluarkan zakat padi? Itu soalan dia. Sebab dalam Quran jadi bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, jadi macam mana kita nak hukum wajib tak zakat padi? Kalau tak ada dalam Quran hadis, kalau kita kata tak Quran tak padi, pasal tak ada dalam hukum. Macam itulah. Jadi kemudian dibincang-bincang oleh ulama. Jadi wajib ke tak wajib? Setelah dikupas sana kupas ini, ia menggunakan qiyas. Apa kita banding gandum, syair, tentulah kan. Jadi syair tu, gandum ni adalah makanan asasi orang Arab. Tompek kita ni pula makan asasi dia bukan gandum. Ini kuih kodok, lempek makan pagi tadi je. Kita hanya makan asasi kita ialah nasi, beras. Jadi kalau dah gandum tu makanan asasi orang Arab, beras ni adalah makanan asasi orang di sini, maka dia punya kesamaan dia makanan asasi tu. Maka kalau gandum itu wajib dikeluarkan zakat, maka beras juga wajib dikeluarkan zakat. Itulah nama qiyas. Qiyas nama dia. Jadi kita boleh mensabitkan hukum melalui qiyas. Jadi itulah kerja orang-orang ulama pula, mencari dan mencari mana yang tak ada dalam Quran hadis, qiyas. Itulah. Tapi kalau ada ulama ijma' ulama pula. Ulama yang berbincang dan bersepakat, dan hasil daripada persepakat tadi lahirlah suatu hukum. Hukum yang dikeluarkan oleh ulama-ulama itu dipanggil ijma' ulama. Qiyas juga ulama je yang buat, tapi berdasarkan caraan tertentu mengenai ilmu aqaid ini. Jadi zaman sahabat tak ada banyak masalah yang timbul. Beres masa itu. Itu zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian akidah di zaman Bani Umayyah. Bila Sayyidina Ali dah wafat, bila khalifah Islam, khalifah sebelumnya ialah keluarga atau anak cucu cicit Bani Umayyah, maka dipanggillah zaman Umayyah, kata dia. Siapa dia? Itulah dia, Muawiyah. Yang berarti Muawiyah, iaitu anak cucu cicit kerajaan Umayyah atau watuk nenek dia lah. Dia orang zaman orang Arab ni, dia lebih menyebut keturunan. Keturunan dia. Jadilah keturunan dia Umayyah. Umayyah tu bukan Islam. Mana anak cucu dia Muawiyah tu cucu dia. Jadi kerajaan
Bani Umayyah bermula daripada Muawiyah yang berperang dengan Sayyidina Ali. Okey. Daripada tahun 661 hingga 750. Jadi hampir 100 tahun. 661 sampai 761 100 tahun lah. Ini 750. Jadi ada lagi 11 tahun. Jadi 89 tahun lah lebih kurang. Kerajaan Bani Umayyah. Lama tu. Jadi tengok masa tu apa yang berlaku. Maka mulalah timbul perpecahan di kalangan umat Islam. Khalifah Islam yang ketiga Uthman bin Affan selepas Umar. Mula Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar As-Siddiq dah mati, diganti oleh Umar Al-Khattab. Umar juga mati. Ya, lihat kan, dibunuh. Naik pula Osman. Osman juga mati dibunuh. Adalah masalah dia masa tu. Bila sebut memerintah ni, itulah daripada dulu asal memerintah ni mesti adalah rebutan-rebutan. Bila berlaku perpecahan di kalangan Islam, lahirlah golongan-golongan yang dinamakan dia Khawarij, Syiah dan lain-lain lagi. Zaman tu bila dah berlaku pergaduhan tu, Umar lah dibunuh, Osman dibunuh. Siapa pembunuh dia? Nama dia saya lupa dah, tapi kerana kecoh dia, pengikut-pengikut. Ada orang yang pengikut Ali, ada masa tu dah ada orang Arab ni yang Ali menjadi khalifah. Sebab Ali itu adalah sepupu Nabi, adalah menantu Nabi, dan dia memang yakin Ali itu terbaik. Sedangkan Osman pun menantu Nabi juga. Dua anak Nabi dia kahwin. Baik juga. Itu salah kau, tak salah kau, dia terus yakin. Macam itulah. Itu cerita politik lah. Politik dah mula zaman ni. Okey. Jadi lahirlah golongan Khawarij. Khawarij ni pada perkataan kharaja, keluar. Keluar atau kharaja. Jadi daripada kharaja ni ada kharij. Kharij ni orang yang keluar, isim fa'il. Kharij orang yang keluar, seorang. Kalau ramai yang keluar, khawarij. Dan mengikut Ali. Macam tu. Ali pun dia tak ikut, Osman pun tak ikut, dan Muawiyah pun dia tak ikut. Macam tu lah. Pasal tengok ni tak betul, ini macam ni, ini betul saya ikut semua sekali. Dia Khawarij. Sebagai golongan Khawarij pula, kalau keluar saja tak, dia dah membawa fahaman-fahaman dia pula. Itulah tu. Dia dah ada dia punya isma sendiri. Tu mulalah perpecahan. Contohlah kan, orang Khawarij kata orang Islam yang taat, tu kata Khawarij antara satu pendapat dia. Salah lah tu. Kita masuk syurga ke adalah kerana rahmat Allah. Masuk neraka kerana keadilan Allah. Macam tu. Allah tak wajib masukkan orang baik dalam syurga. Nama Allah juga Tuhan. Macam itulah. Pada Tuhan harus saja. Orang Khawarij kata Allah wajib masukkan orang baik dalam syurga, orang jahat dalam neraka. Dia punya akidah dah salah. Tu akidah lah tu, dah salah. Tu Khawarij pula. Ada pula Syiah. Ini penyokong tegar Sayyidina Ali pula. Ali memanglah top, kata dia. Saya tak ada pilih lain lah, Ali lah. Tu kumpulan ni. Dia pun tak betul. Dia kata Allah Ta'ala tu ada zat saja, dia tak ada sifat. Antara pendapat dia lah. Sedangkan nama sifat Tuhan dalam Quran berlama. Dia tak pegang, dia tak percaya itu. Dan lain-lain lah, banyak lagi masalah dia. Contoh, tu Ali dengan Syiah samalah seperti Nabi Isa dengan Kristian. Sama juga Nabi Isa, dia tak ada kawana dengan Kristian, Nasrani tu. Isa
itu cuma dia saja mendakwa dan sebagainya lah. Ali pun sama. Orang Syiah ini samalah macam Isa dengan Kristian, Yahudi, Nasrani. Itu maksud dia. Ni dah pecah dah ni. Jadi hari ni dah nampak Syiah dah mula mengeksport kefahaman dia seluruh dunia. Sekarang ni dia eksport dan orang-orang ikut dia. Macam sekarang ni yang berlaku perang di Timur Tengah kan, semua Syiah dengan Sunni, betul? Sekarang ni Arab Saudi sedang perang dengan Syiah di Yaman Selatan. Tuan-tuan dengar kan, kepala alam dia pun Syiah kan. Macam itulah gambaran dia. Jadi sekarang ni dia dah memaksa kepahaman dia ke seluruh umat. Dan di Malaysia ni ramai dia dah diam ya. Lepas tu lahir pula itu dah macam-macam lah kisah dia. Itulah perpecahan. Jadi hari ni kata Nabi, akhir zaman besok Nabi kata perpecahan umat Islam tentang akidah ni 73. Yang betul satu je, Ahlus Sunnah wal itu tak ada. Yang kita belajar dulu masa sekolah kebangsaan sikit, bukan banyak, sikit. Dan belajar masa tu bukan nak jadi pegangan. Belajar masa tu dipaksa dia cikgu dulu suruh belajar. Allah itu ada macam-macam tu. Tu saja. Sampai sekolah menengah sikit ya, nak PSO ya belajar tu. Tinggi sikit dah tak boleh dah belajar. Lepas tu terus tak belajar. Sampailah kita dah pension, akhir barulah kita start nak belajar. Kan? Atau dah hujung usia barulah nak belajar. Itu pun payah juga kan. Semua orang ke belajar, tak ya ada dah. Macam itulah. Itulah keadaan ni, ketentuan Allah Ta'ala lah. Pecah-pecah macam ni, tu lagi lagu haru biru lah akidah umat Islam ni. Dan lain-lain lagi. Mana bila dan lain-lain tu macam-macam lah, banyak. Bukan setakat lain lagi lah. Walaupun pada asalnya perselisihan mereka itu mengenai politik dan jawatan khalifah, itu asalnya. Syiah nakkan Ali, ada pula golongan nakkan Osman, ada nakkan Muawiyah. Cerita politik, cerita jawatan khalifah. Tapi akhirnya menjala, pula guna. Menjala ni apa, pokok apa nama tu? Pokok yang bukan batang kan? Menjala. Mana sekarang ni menjala tu asalnya ada satu pokok, benih dia kita tanam kan. Bila dia dah hidup dah, lepas tu dia pun naik, lepas tu menjala ke sanun. Dia berkembang. Itu yang menjala tu. Yang saya faham lah kan. Dia bukan menjala ke sanun, dia kata. Menjala dia ikut keliling. Dia makan keliling. Itulah. Menjala kepada perselisihan hukum-hukum. Yang macam saya katalah macam Khawarij tadi. Okay, siapa buat dosa, wajib. Siapa buat baik, wajib Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Betul. Dia pula menghukum. Itulah perselisihan hukum-hukum dan akidah Islam pula. Dah melarat lah. Jadi bermula daripada zaman kerajaan Bani Umayyah, mulalah benda ni dah menjala pula sampai ke Malaysia, menjala sampai ke Indonesia, menjala sampai merata-rata. Lagi boleh dia menjala kan? Terus menjala pasal dia punya tu. Kalau pokok dia dah mati, dia tak menjala lah kan? Pokok tu ada lagi. Kemudian dengan sebab itu, kira-kira pemerintahan kerajaan Umayyah lahirlah golongan-golongan yang membawa pegangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Maka dengan itu lahirlah pula
tokoh-tokoh Islam yang bangkit. Mulalah timbul pembicaraan ilmu aqaid al-Islam ini secara khusus. Jadi bila dah berkembang yang salah, berkembang sampai kerajaan Bani Umayyah selama 89 tahun tadi, jadi yang dah tak betul ni dah berkembang. Bila berkembang, maka Tuhan lahirkanlah tokoh-tokoh yang tertentu pula untuk membetulkan pegangan-pegangan yang salah tadi. Mana dalam Islam ni ada disebut tiap 100 tahun Tuhan akan lahirkan seorang mujaddid. Itu nama dia, mujaddid. Maknanya membaharui balik benda-benda yang dah tak betul dalam Islam tu. Dia panggil mujaddid. Tiap-tiap 100 tahun, tiap-tiap 100 tahun Allah Ta'ala akan membangkitkan seorang mujaddid. 9 tahun lah kan. Ni dah masuk tahun 100 tahun lah tu. Maka itulah Tuhan lahirkan dia mujaddid. Itu dia yang kita jumpa lah. Siapa dia mujaddid tu? Kalau seperti Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, lahirlah tokoh-tokoh ini. Lain ada lagi, tapi ini nampak yang ke depan. Dia pun membetulkan lah. Lahirlah kita tauhid wujud qidam pun lahirlah. Okey. Kemudian sampai situ, insya-Allah kita jumpakan lain. Dan berikut itu akidah zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Kenapa dapat kerajaan Bani Abbasiyah? Sekerajaan yang memerintah lepas Umayyah ni adalah anak cucu cicit Abbas. Kan Abbas tu bapa kan? Kan anak dia Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas tu adik-beradik dengan ayah Nabi, dengan Abdullah, dengan Abu Lahab, dengan Abu Talib. Seorang daripada Abbas, Hamzah. Abbas ni mana jadi anak cucu cicit murid Abbas ni lah jadi kerajaan pula pada masa itu. Itu dia panggil kerajaan Bani Abbasiyah daripada tahun 750 Masehi 58. Sekarang ni 2022.